Jadi makosid syariah pada minggu ni kita akan cuba sentuh berkaitan dengan 5 kepentingan atau 5 tujuan utama pensyariatan agama Islam ni kepada manusia. Yang pertamanya, kita akan cuba ulaslah berkaitan dengan memelihara agama. Yang kedua, memelihara nyawa. Kemudian memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Yang kelima, memelihara harta. Okay, sebelum kita pergi satu-satu tu, kita lihat dulu apa maksud makosid syariah. Okay, sebagaimana semua dapat lihat ni, makosid syariah ini dalam bahasa Arab dan tergabung daripada dua perkataan, maqasid dan juga syariah. Jadi antara dua perkataan ni, kedua-duanya membawa maksud yang berlainan lah. Apabila digabungkan menjadi dua perkataan, maka pun membawa erti yang berlainan juga. Okay, jadi makosid ni adalah kata jamak, plural daripada maqsad. Maqsadun, plural je, maqasid. Iaitu kata terbitan daripada kata kerja atau fa'il qasada, yaqsidu, qas dan maqsad. Maqsad, maqasid. Jadi al-qasdu tu dalam bahasa Arab mempunyai beberapa maksud. Okey. Antaranya yang pertama, al-qasdu tu ialah bermaksud mendatangi sesuatu dan menghala ke arahnya. Maksud qasad tu kita menghala, kita mendatangi ke arah sesuatu dan menghala ke arahnya. Contoh katakan kita qasad, kita berqasad atau kita berniat, bukan berniat, berniat untuk pergi ke Kuala Lumpur. Okay, jadi kita mendatangi ke Kuala Lumpur dan menghala ke arah Kuala Lumpur. Itu maksudnya qasad, kita mendatangi dan menghala. Ataupun yang kedua bererti lurus dan tidak bengkok. Qasad tu lurus, tidak bengkok. Kita akan cuba mendatangi ke arah sesuatu tu dalam bentuk yang lurus, dalam cara yang lurus, tidak bengkok. Bengkok kiri kanan bengkok, tidak bengkok, maksudnya lurus, tidak bengkok. Ataupun yang ketiga bererti adil, pertengahan dan tidak melampau. Ataupun yang keempat, al-qasad juga diartikan sebagai memecahkan atau pecahan. Itu maksud qasad. Jadi makna syariah pula dalam bahasa Arab bermaksud agama, jalan ataupun manhaj. Dari sudut istilah ataupun dari sudut maksud yang kita kendaki dalam topik kita ni, sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Okey, beliau ni menyatakan syariah itu ialah perkara-perkara yang merangkumi hukum-hukum Allah terhadap seluruh perbuatan manusia, sama ada berbentuk halal atau haram, makruh atau sunat. Ia disampaikan oleh Rasulnya yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta dalil-dalil pecahan daripadanya seperti Al-Qiyas serta dalil-dalil lain. Okay, jadi syariah itu ialah semua hukum-hukum lah. Semua hukum ketetapan Allah SWT yang berkait dengan perbuatan manusia. Apa juga yang manusia lakukan tu, terutamanya manusia yang beragama Islam itu tidak lari daripada 5, sama ada perkara tersebut halal atau boleh, ataupun perkara tersebut haram atau tidak boleh, ataupun perkara tersebut makruh, ataupun perkara tersebut sunat, ataupun perkara tersebut harus. Harus. Okay, jadi ada beberapa definisi ataupun maksud yang dikemukakan atau dinyatakan oleh pakar-pakar keilmuan Islam ni. Okay, antaranya ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Jadi apabila digabungkan maqasid dan syariah itu, dia membawa maksud yang berlainan. Okay, jadi di antara pandangan yang mengatakan maksud maqasid syariah itu ialah Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Okay, beliau ini menyatakan maqasid syariah itu ialah tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk direalisasikan bagi kemaslahatan manusia. Jadi maqasid syariah itu ialah tujuan atau matlamat yang ada di sebalik pensyariatan, ketetapan hukum Islam lah. Yang mana kesemuanya tujuan-tujuan tersebut ialah untuk atau demi kemaslahatan manusia sejagat. Itulah maksudnya. Itulah yang dikatakan maqasid syariah. Jadi apabila maqasid syariah itu secara umumnya tadi kita dah belajar, dan apabila kita kaitkan dengan topik ataupun sains dan teknologi ini, maka kita boleh nyatakan sebagaimana berikutlah. Okay, jadi maqasid
syariah dalam sains dan teknologi itu ya semua isu-isu yang berlaku dan terhasil daripada perkembangan ilmu sains dan teknologi apabila melibatkan kepenggunaannya di dalam kehidupan manusia, maka ianya mestilah dinilai berdasarkan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk direalisasikan bagi kemaslahatan manusia yang melibatkan isu-isu yang berkaitan. Jadi, untuk makluman maqasid syariah ni secara umum, semua ketetapan agama Islam itu adalah untuk mencapai atau untuk memelihara tujuan-tujuan syariah itu yang kita dah belajar. Jadi ia bukan hanya pada dalam sains dan teknologi, ia juga melibatkan semua bidang lah kehidupan. Sama ada dalam bidang perubatan, bidang makanan, bidang tanaman. Jadi semua ada maqasid tertentu. Jadi dalam bidang sains dan teknologi pun ada juga. Jadi semuanya kita kaitkan dengan maqasid syariah. Kalau kita lihat dalam pentadbiran pengurusan hal ehwal kenegaraan, pentadbiran kenegaraan pun semua ada unsur maqasid syariah dalam bidang tersebutlah. Jadi dalam bidang maqasid syariah ni, kalau semua dapat tengok ni, maqasid syariah tu telah dibahagikan kepada beberapa bahagian oleh ulama. Mereka ni mengkaji, belajar dan mengkaji. Mereka rumuskan maqasid syariah tu ada 3 sahaja. Maqasid syariah tu yang besarnya ada 3 lah. Iaitu maqasid daruriyat bahasa Arab, maqasid daruriyat, iaitu ialah tujuan atau matlamat yang sangat penting, iaitu perkara yang menjadi keperluan manusia dan menjadi asas kepada kehidupan. Jika keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia itu akan menuju kehancuran. Tidak boleh tidak ataupun mesti, mesti. Jadi perkara ini mesti ada dalam kehidupan manusia. Kalau tiada akan menyusahkan atau menyebabkan kehidupan manusia susah, sukar, hancur. Jadi keperluan asal inilah yang kita akan nak belajar hari ini. Iaitulah berkaitan agama. Manusia yang tak ada agama, kehidupannya akan rosak. Akan membawa kehancuran. Manusia yang nyawanya tercemar ataupun telah dicerobohi nyawanya pun akan beri kesan yang buruk pada kehidupan manusia. Akan meragut nyawa. Manusia akan meninggal, mati dan sebagainya. Kemudian keperluan ini juga menjaga akal. Akal sangat penting untuk manusia. Manusia tanpa akal tiada apa-apa. Seumpama binatang lah yang hanya ada akal saja tapi tidak ada fikiran. Kemudian syariat Islam juga menjaga keturunan. Keturunan yang tidak dipelihara akan merosakkan keturunan, akan merosakkan kehidupan manusia lah dari segi keturunannya. Dan juga syariat Islam juga memelihara harta. Harta yang tidak dipelihara akan menyebabkan kacau bilau, pergaduhan dan kehancuran pada kehidupan manusia. Jadi perkara-perkara inilah yang menjadi objektif persyariatan Islam dalam keseluruhan hukum-hukum Islam. Jadi 5 perkara inilah. Yang kedua dinamakan maqasid hajiyat. Kalau daruriyat yang paling utama, hajat ni yang kedua, jatuh nombor 2, kepentingan jatuh nombor 2. Iaitulah keperluan manusia yang menjadikan kehidupan mereka itu berjalan dengan mudah dan lancar. Ketiadaannya menyebabkan manusia menjalani kehidupan dengan penuh kesukaran dan huru-hara. Maksudnya manusia masih lagi boleh hidup, masih lagi boleh menjalani kehidupan, tapi sukar dan huru-hara. Sukar saja, sukar, kehidupan yang sukar lah. Antara contoh perkara tersebut ialah adanya dari aspek jual beli, adanya urusan jual beli. Tanpa ada jual beli, manusia akan susah hidup. Adanya sewaan, pinjaman, keringanan melakukan ibadah ketika sakit atau bermusafir. Jadi kalau sakit, kalau tidak ada keringanan, contohnya manusia itu rukun solat kena berdiri. Tak berdiri tak sah solat. Tapi apabila sakit tidak boleh berdiri, semestinya ada keringanan. Jadi keringanan itulah dinamakan ataupun di antara contoh hajiat, keperluan, ikut pada keperluan manusia yang mana hanya menjadikan manusia itu lebih mudah, tidak sukar, tapi tidak penting, tidak sepenting yang pertama tadi. Kemudian perkara-perkara ini menyokong maqasid daruriyat seperti yang dinyatakan di atas, iaitu menyokong daruriyat saja. Yang ketiga, maqasid tahsiniyat. Maqasid tahsiniyat ni nombor 3. Iaitulah keperluan sampingan dan pelengkap yang menjadikan kehidupan manusia lebih kemas dan selesa.
Maksudnya yang ketiga ni dia tahsin, dia hanya menjadikan kehidupan tu lebih selesa saja. Tidaklah sepenting yang pertama atau yang kedua, tapi hanya dia menambah baik kehidupan manusia. Jelas keperluan jenis ini berada di tahap yang paling rendah dan kehilangannya tidaklah menyusahkan kehidupan manusia. Tetapi kesannya kehidupan menjadi tidak menariklah, hambar, suram, tak ceria. Contohnya memakai pakaian yang berwarna-warni. Itu tahsiniat. Yang pentingnya daruriyatnya ataupun yang hajatnya memakai pakaian. Tentang warna-warni, jenis macam mana, bentuk macam mana, itu cuma tahsin. Hanya menjadikan lebih selesa saja. Ataupun menggunakan kenderaan yang mewah. Ataupun keharusan menggunakan pergelaran-gelaran yang baik. Ini contoh tahsiniat. Tidaklah sepenting pertama dan kedua. Ini secara umum. Jadi, yang kita nak bahaskan ni ialah berkaitan tujuan ataupun maqasid daruriyat yang paling utama dan pertama tadi, iaitulah menjaga 5 perkara ataupun dalam bahasa Arab dinamakan ad-daruriyatul khams. Daruriyatul khams. Itu 5 daruriyat yang paling penting. Yang pertama, syariat Islam tu menjaga agama atau memelihara agama. Kedua, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Okey, apa yang dikatakan memelihara agama? Memelihara agama tu ialah tujuan yang pertama dan paling utama dalam syariat. Itulah memelihara agama. Okay. Kalau bertembung ataupun berada dalam satu perkara itu 5 kepentingan, dalam tu ada unsur agama, ada memelihara nyawa, keturunan, harta dan akal, maka yang paling diutamakan ialah memelihara agama. Ini sebagaimana firman Allah SWT, kalau kita dapat lihat, banyak ayat yang menyentuh tentang pentingnya agama Islam ni kepada kehidupan manusia. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil Islam. Disebut secara jelas sehingga akhir ayat tu. Ya, artinya sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Jadi Islam sahaja agama yang benar dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama lain tidak penting atau tidak diterima di sisi Allah, hanya Islam sahaja. Jadi menjaga agama Islam itu sangat pentinglah kerana satu-satunya agama yang Allah SWT terima dan berada di sisinya. Okay, jadi apabila dikaitkan dengan sains dan teknologi memelihara agama tadi, apa juga isu yang melibatkan sains dan teknologi yang berkaitan dengan perihal memelihara keagamaan hendaklah diutamakan. Banyak contoh. Antara contoh yang saya nyatakan di sini ialah berkaitan vaksin COVID-19. Vaksin. Okay, macam mana kita nak kaitkan vaksin COVID-19 ni memelihara agama? Okay, contohnya, dalam penghasilan vaksin ni, banyak negara menghasilkan vaksin demi untuk mencegah atau merawat sakit COVID. Jadi antara cara penghasilan vaksin tu ada yang menggunakan bahan-bahan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan perihal syariat Islam dalam vaksin ni, ialah cara kita memelihara agama ialah banyak-banyak vaksin tu kita akan pilih dulu, kita katakan ada 10 vaksin. Jadi antara 10 vaksin yang telah dihasilkan tu kita akan memilih vaksin yang paling menjaga agama, yang mana agama kita menuntut supaya menjaga perkara-perkara yang halal dan dibenarkan. Maka akan cari dahulu perkara-perkara yang halal, sumber-sumber yang halal. Contohnya sumber-sumber yang tidak menggunakan daripada sumber-sumber haiwan yang haram dan sebagainya. Jadi itulah antara contoh memelihara agama dalam penghasilan vaksin. Ataupun juga penggunaan plasma darah haiwan dalam produk makanan. Ini pun isu sains juga. Jadi dalam menghasilkan makanan tu, penggunaan plasma darah dikatakan dapat menjadikan produk makanan itu tahan lebih lama. Jadi apabila ketiadaan unsur lain yang boleh digunakan, maka penggunaan plasma darah ni boleh digunakan. Tetapi kena ikut kaedah yang telah dibenarkan oleh Islam. Tetapi setelah dibuat kajian, demi kajian ada unsur lain atau ada alternatif selain daripada plasma darah ni, contohnya penggunaan gelatin halal, gelatin plasma, gelatin protein daripada tumbuhan yang halal, maka penggunaan plasma darah ni tidak dibenarkan. Maka kita memilih agama. Agama mengatakan ada yang lebih halal, yang
kata perkara yang lebih dapat mengelakkan perkara haram, contohnya penggunaan tumbuhan, maka penggunaan tumbuhan tu kita utamakan, lebih menjaga agama. Itu contoh dalam memelihara agama dalam isu-isu yang melibatkan sains dan teknologi. Kemudian yang kedua, memelihara nyawa. Memelihara nyawa ni ialah tujuan syariah yang kedua. Apa-apa jua yang melibatkan nyawa manusia, maka syariat Islam mengutamakan perkara tersebut. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29. Ni contohnya banyak lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Iaitulah perkataan wala taqtulu anfusakum. Iaitu artinya dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Berbunuh-bunuhan. Jadi Islam, Allah SWT menyatakan dalam firman ini, janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Jangan itu bermaksud haram, tidak boleh membunuh. Kenapa tidak boleh? Kerana Islam memelihara nyawa. Jadi apa-apa jua perkara yang mengancam nyawa manusia, perkara tersebut diharamkan. Itu juga antara tujuan persyariatan agama Islam. Jadi apabila melibatkan isu sains dan teknologi yang melibatkan pelihara nyawa manusia, maka diutamakan, syariat mengutamakan hal-hal yang berkaitan nyawa. Banyak contoh. Saya bawa contoh juga berkaitan vaksin. Macam ni kita nak ulas penggunaan vaksin COVID-19 ni memelihara nyawa. Contohnya tadi, sekiranya daripada 10 vaksin yang dihasilkan, ada yang menepati kehendak agama, iaitu ada penggunaan sumber yang halal, maka kita memelihara agama, kita akan menggunakan vaksin yang halal sepenuhnya demi untuk memelihara agama. Tetapi apabila 10 vaksin yang dihasilkan, tiada satu pun vaksin yang menggunakan sumbernya sumber yang halal 100%, 100%, maka memelihara agama di situ tiada, maka kita akan ambil tujuan yang kedua, memelihara nyawa. Kita akan ambil kepentingan ini, iaitu memelihara nyawa. Jadi daripada 10 vaksin tadi, demi memelihara nyawa manusia, tetapi menggunakan kaedah-kaedah tertentu. Iaitulah penggunaan, antaranya penggunaan sumber yang haram itu, tuqaddar biqadariha. Nanti kita akan belajar. Akan digunakan hanya sekadar yang dibenarkan sahaja. Demi untuk memelihara nyawa manusia. Jadi itu contoh lah. Contoh lain berkaitan syariat Islam dalam isu sains tu melibatkan memelihara nyawa manusia. Yang ketiga, memelihara akal. Tujuan ketiga dalam syariat Islam ini memelihara akal. Selain daripada agama, nyawa, akal jatuh nombor 3. Setelah agama diutamakan, nyawa diutamakan, baru akal diutamakan nombor 3. Jadi apa-apa jua isu yang melibatkan sains dan teknologi yang melibatkan akal manusia, maka diutamakan. Kena utamakan akal. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari batang syaitan. Maka hendaklah kamu semua jauhkan, semoga kamu berjaya. Jadi yang nak disentuh di sini ialah innamal khamru. Sesungguhnya arak. Nampak? Arak jatuh perkara pertama yang Allah sebut selepas orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak. Arak jatuh yang pertama Allah sebut. Iaitu arak itulah antara contoh perkara yang boleh memusnahkan fungsi akal yang sihat. Itu. Jadi Islam memelihara akal, maka apa-apa jua perkara yang merosakkan, merencatkan, mengganggu fungsi yang sihat yang nomor untuk akal, perkara tersebut akan diharamkanlah oleh Islam. Jadi apa-apa perkara, apa-apa jua isu yang melibatkan sains dan teknologi berkaitan akal ni, manusia, syariat Islam mengutamakan. Contohnya arak tadi dikatakan, atau apa-apa jua bahan yang boleh memberi kesan buruk kepada. Contohnya penggunaan gadget. Kalau kita ambil lagi jauh, penggunaan gadget. Katakanlah gadget tu akibat terlalu asyik sangat, atau orang kata dah sampai gila gadget, istilahnya gila gadget, sehingga kan gadget tu boleh merosakkan fungsi akal, maka gadget
gadget itu akan dijatuhkan perkara yang haram. Jadi teknologi yang berlaku sekarang ni yang boleh mengganggu fungsi akal, perkara tersebut diharamkan. Sebab agama Islam ni memelihara akal, apa-apa jua yang merosakkan fungsi akal dengan cara yang baik, maka perkara tersebut tidak diutamakan atau diharamkan. Okey, kemudian memelihara maruah dan keturunan. Iaitu keempat. Yang keempat, memelihara keturunan. Jadi memelihara keturunan ni antara tujuan pensyariatan agama Islam. Antara ayat Al-Quran yang menjadi bukti kepada agama Islam itu ataupun syariat Islam memelihara keturunan dalam surah Al-Isra ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu ialah satu perkara yang keji dan satu jalan yang jahat. Contoh, Allah menyebut zina. Zina itu perkara yang keji dan jahat. Kenapa? Kerana zina itu boleh merosakkan keturunan. Zina. Zina itu ialah perlakuan yang semua sedia maklum. Perlakuan yang boleh menghasilkan atau merosakkan keturunan dengan kelahiran zuriat-zuriat ataupun kelahiran manusia daripada jalan yang salah. Jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi Islam awal-awal telah menolak perkara-perkara yang boleh merosakkan keturunan. Antaranya ialah zina. Apa-apa jua yang menghala kepada zina pun diharamkan. Jadi apa-apa juga isu sains dan teknologi yang berkaitan untuk memelihara perihal maruah dan keturunan manusia diutamakan. Banyak contoh-contoh berkaitan isu sains dan teknologi ni, perkembangan yang semakin berkembang ni, sains dan teknologi yang melibatkan keturunan. Di antaranya ialah persenyawaan benih manusia menggunakan kecanggihan ilmu sains dan teknologi yang melibatkan individu yang tidak mempunyai ikatan sah. Contohnya, ada dua orang individu yang tidak berkahwin. Jadi ambil benih lelaki ni, ambil benih perempuan ni, mereka tidak ada ikatan yang sah, maka dicantumkan untuk menghasilkan bayi contohnya. Itu menggunakan teknologi dan ilmu sains lah. Maksudnya tidak bersenyawa di dalam rahim perempuan, tapi disenyawakan melalui kaedah luar rahim dalam menggunakan teknologi, maka tidak dibenarkan dalam Islam kerana perkembangan tersebut tidak memelihara keturunan. Tetapi sekiranya perkara tersebut melalui ikatan yang sah, telah pun diikatkan melalui ikatan perkahwinan yang sah untuk orang Islam, menggunakan teknologi tersebut dialu-alukan sekiranya kaedah yang biasa tidak berjaya dan sebagainya. Jadi memelihara keturunan dipentingkan, amat dititik beratkanlah. Kemudian yang kelima, memelihara harta. Jadi yang kelima dalam syariat Islam ialah memelihara harta. Apa-apa juga yang melibatkan harta manusia akan menjadi keutamaan agama Islam. Tapi jatuh nombor 5, selepas agama, nyawa, akal, keturunan, baru harta. Antaranya ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan apa yang mereka telah usaha, juga sebagai satu hukuman pencegahan dari Allah SWT. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi adanya arahan potong tangan kepada pencuri. Kenapa pencuri diberikan hukuman potong tangan? Kerana ia telah menyusahkan kehidupan manusia. Ramainya pencuri akan mengganggu ketenteraman awam, ketenteraman manusia untuk hidup. Jadi maka Allah telah awal-awal lagi menetapkan apa-apa juga perkara yang mengancam, yang merosakkan harta menjadi keutamaan agama Islam untuk memeliharanya. Jatuh nombor 5. Jadi apabila dikaitkan dengan sains dan teknologi untuk memelihara harta ni, jadi apa-apa juga perkembangan sains dan teknologi ni yang melibatkan memelihara harta diutamakanlah. Banyak contoh-contoh kecanggihan teknologi untuk mencuri dan mengambil harta orang lain secara zalim, yang tidak sah, seperti skamer. Jadi ada ramai manusia menggunakan kecanggihan teknologi ini untuk mencuri harta menggunakan teknologi. Jadi perkembangan sains dan teknologi tersebut bukan kerana telah menceroboh hak-hak individu lain. Jadi Islam amat menitik beratkan perkara tersebut
Maka apa jua perkara perkembangan yang berlaku dalam sains dan teknologi yang mengganggu harta orang lain ni turut menjadi keutamaan agama Islam untuk melihatnya. Jadi inilah lima perkara yang menjadi keutamaan ataupun tujuan pensyariatan agama Islam. Dan bila dikaitkan dengan isu sains dan teknologi, kita perlu relatekan, kita perlu selarikan perkara tersebut dengan matlamat-matlamat yang kita telah pelajari ini. Okey.